Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan teruskan berkaitan dengan teknik asas grafik, iaitu kita akan cuba memahami beberapa kategori fail grafik digital, iaitu berkaitan dengan dua kategori utama, iaitu vektor grafik dan juga raster grafik. Jadi untuk objektif yang akan kita dapati daripada sesi ini, iaitu kita akan cuba mengetahui berkaitan dengan kategori uh, grafik digital, iaitu kategori fail grafik digital, dan juga yang keduanya berkaitan dengan sumber grafik digital, bagaimana kita boleh memperolehi dua kategori fail utama ini, iaitu grafik raster dan juga grafik vektor. Dan juga kita akan cuba mengetahui apakah aplikasi-aplikasi untuk kita memanipulasi dua kategori grafik ini, iaitu grafik raster dan juga vektor. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, terdapat dua kategori fail grafik digital yang perlu kita fahami dari segi format filenya, iaitu image digital format raster atau kadang-kadang dikenali sebagai bitmap ataupun pixel, dan satu lagi yang kita kenali sebagai format file vector. Okay, jadi dua format file yang perlu kita mengetahui dari segi ciri-ciri dan juga features dari supaya kita dapat menyesuaikan dengan bahan binaan PDP yang akan kita bangunkan nanti. Baik, yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan grafik raster. Apa yang dikatakan grafik raster? Grafik raster ini adalah file image yang dibina pada skrin, iaitu skrin ataupun pixel. Jadi segala maklumat-maklumat warna yang dibentuk pada skrin ataupun dipanggil RGB, asas skrin RGB, red, green, blue, dan bentuk-bentuk warna, segala maklumat warna yang dibentuk pada skrin itu dikodkan, ataupun maklumat ataupun properties image yang dibentuk pada skrin ini direkodkan ataupun secara digital dikodkan dalam komputer. Ini dari segi secara digital lah. Dan format yang kedua iaitu format vektor. Okey, format vektor ini iaitu warna-warna yang dibentuk maklumat warna yang dibentuk bukan pada skrin. Dia warna-warna yang dibentuk pada kod warna itu sendiri, dan biasanya kita panggil CMYK. Okey, iaitu rekod warna yang dibentuk pada media. Jadi rekod warna yang dibentuk pada media ini dia lebih diletakkan skala skala warna. Bermakna skala warna tidak terikat kepada dimensi skrin itu sendiri. Dia rekod atau maklumat warna ini yang dibentuk ini, dia adalah mengambil maklumat warna itu sendiri. Maknanya dia mempunyai skala dan boleh dibesarkan mengikut saiz skala yang tersendiri. Jadi kita akan mengetahui berkaitan dengan dua format ini secara lebih. Cuba kita lihat penerangan animasi ini berkaitan di antara dua file image digital, iaitu file raster
dan juga vektor. There are two types of digital artwork, raster images and vector images. Both have their own advantages and both can be used for print. So what's the difference? Raster images, also known as bitmap images, are made up of a bunch of tiny pixels. From a distance, these pixels blend together to form a clear image. Raster images have no limit to how detailed or complex they can be. But as you begin to scale the image beyond its original size, you may notice a drop in quality. Photographs are the most common type of raster image. The most common file extensions for raster images are JPEG, PNG, GIF, and PSD. And the most popular tool for creating and editing raster images is Adobe Photoshop. Vector images are made up of different mathematical paths. This means that they are relatively simple and are somewhat limited in the amount of details and effects you can include. But unlike raster images, vector images can be enlarged infinitely, and they will never lose their quality. Logos and text are the most common type of vector image. The most common file extension for vector images are EPS, AI, PDF, and SVG. And the most popular... Baik, seperti yang saya jelaskan, perbezaan di antara dua format ini, format image digital vector dan raster, seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa pada image raster ini, komputer merekodkan maklumat image digital itu berdasarkan dimension dan juga pixel warna yang terbentuk pada skrin. Jadi ini adalah format-format, kita katakan format image raster, iaitu bitmap, BMP, GIF, TIFF, PNG. Okay. Jadi dia terikat pada dimension dan pixel. Bermaksud jika kita menggunakan dimension ataupun skrin yang berlainan dimensi dan pixelnya, maka kita akan lihat ada konflik dari segi kualiti, dari segi kualiti gambar tersebut. Ataupun secara mudahnya kita akan lihat gambar dia semakin kabur dan ketajaman warna itu kita akan lihat semakin hilang kualitinya. Ini grafik raster. Saya rasa tuan-tuan biasa lihat gambar-gambar yang kita lihat pada skrin, kita nampak dia bila kita ambil daripada sumber-sumber tertentu dan kita letakkan pada bahan-bahan pengajaran kita nampak gambar dia kabur ataupun kelabu sajalah, ataupun tidak sharp atau tidak tajam. Jadi berbanding dengan format vektor, nanti kita akan nampak perbezaannya. Vektor ini warna yang dibentuk pada iaitu format maklumat warna yang direkodkan berdasarkan kod warna itu sendiri, dan dia boleh mempunyai skala, bermakna kod warna tersebut akan berubah mengikut skala yang kita kehendaki atau size atau dimension yang kita kehendaki. Bermakna dari segi kualiti warna tersebut, rekod warna itu tetap dikekalkan. Jadi jika kita menggunakan image vector ini, kualiti atau gambar image vector itu kita akan dapati dia tidak terjejas dari segi kualitinya, iaitu gambar dia tetap tajam, dan juga kita akan lihat pada size median yang digunakan ataupun skrin, kita akan lihat dia tetap berkualiti. Contohnya gambar image digital ini biasanya digunakan dalam pembinaan seperti banting atau membina. Biasanya mereka bentuk grafik ini akan menggunakan file vector, format vector ini untuk membuat contohnya notice board ataupun banting atau banner yang punya skala yang besar. Jadi biasanya file-file ini adalah format file ini, iaitu AI atau Illustrator, EPS, juga termasuk DWG. DWG biasanya file AutoCAD lah. File AutoCAD juga termasuk pada kita katakan format grafik vektor. Baik, jadi ini adalah format file yang biasa kita gunakan dalam
pembinaan bahan-bahan media, iaitu BMP. Jadi fail BMP ni biasanya bertujuan kita menyimpan grafik-grafik yang berkualiti tinggi, dan biasanya fail ini mempunyai saiz yang besar. Bila kita gunakan format BMP ini, dia adalah image raster, tetapi kita nak mengekalkan kualitinya, biasanya kita akan mengambil saiz gambar yang besar, dan bila saiz gambar yang besar, dari segi setoran ataupun saiz gambarnya akan menjadi besar, biasanya dalam lebih pada 2 megabyte. Dan satu lagi file GIF. File GIF ini juga adalah satu format raster, dan biasanya dia digunakan untuk pembinaan laman web. Dan satu lagi format yang biasa kita gunakan dalam pembinaan bahan-bahan media pengajaran, iaitu JPEG. JPEG ini filenya biasanya sederhana besar, dan kualiti gambar raster yang dikekalkan kita katakan sangat berkualiti, dan kita boleh gunakan juga dalam pembinaan bahan laman web juga boleh digunakan, dan juga dalam percetakan. Dan format PICT ni biasa platform Apple atau Macintosh. Dan satu lagi format raster PNG. Ini juga adalah format raster, dan di antara kelebihan PNG ni, dia dapat mengekalkan kualiti background transparent. Jadi kalau kita ingin memilih satu format gambar yang transparent gambarnya, jadi kita boleh gunakan format PNG. Dan juga TIFF juga file yang biasa digunakan dalam pengimbas satu scanner, iaitu biasanya format yang disimpan dalam format TIFF. Biasanya kadang-kadang dalam fotografi ataupun kamera pun akan menggunakan file TIFF. Filenya besar, boleh menyimpan maklumat gambar yang lebih berkualiti. Dan ini adalah format vector, dipanggil encapsulated PostScript. Jadi ini biasanya untuk pembinaan banting atau banner. Dan TGA ni juga adalah format ni ada raster. Jadi secara umumnya yang dikatakan file raster ni terlampau banyak di pasaran. Ini raster, raster. Dan ini adalah vector image. Yang lain-lain tu ada raster, ni pun raster, ni pun raster. Jadi ini adalah contoh-contoh file yang mengikut extensionnya, dan kita boleh cuba membezakan di antara kualiti gambar berdasarkan format image digital ini. Dan saya teruskan berkaitan dengan sumber grafik digital. Tentunya kita boleh mengambil ataupun memperolehi pelbagai sumber grafik digital ini daripada pelbagai media pada hari ini. Contohnya yang paling besar sekali pada hari ini ialah internet. Daripada internet ni kita boleh dapat bahan-bahan sumber dengan lebih meluas. Begitu juga mungkin anda sebagai juru foto boleh mendapatkan maklumat raw, image raw ni daripada kaedah fotografi. Dan juga selain daripada itu, kita mungkin boleh dapati melalui scanner dan juga bahan-bahan media yang lain seperti DVD, format-format gambar yang koleksi gambar yang dikumpulkan dalam DVD, dan juga melalui broadcasting ataupun movie. Dan di antara dua aplikasi utama yang selalu digunakan oleh
mereka bentuk grafik profesional, iaitu dua present ini, iaitu untuk Photoshop dan juga Illustrator. Cuma dalam sesi perkongsian ini saya akan menggunakan Photoshop saja, dan untuk Illustrator ini sebenarnya perlukan satu sesi khas, bimbingan khas untuk kita lebih mahir berkaitan dengan vektor. Jadi kita akan tumpukan hanya kepada image raster pada sesi perkongsian ini. Dan aplikasi yang boleh kita dapati di pasaran, selain daripada Adobe Photoshop, untuk aplikasi yang menyamai Adobe Photoshop, cuma Adobe Photoshop ini dia sebenarnya memerlukan kos ataupun license. Kalau kita ingin menggunakan sumber terbuka ataupun open source, ini kita boleh cari di internet. Present dipanggil GIMP. Dan untuk present vektor, ada beberapa present yang sering digunakan Adobe Illustrator. Kalau untuk reka bentuk lukisan kejuruteraan, biasanya digunakan AutoCAD ataupun Inventor. Selain daripada itu, kita ada Macromedia Freehand atau Microsoft Designer, ini untuk grafik vektor. Dan yang paling mudah sekali kita boleh dapati melalui platform Microsoft, iaitu Paintbrush ataupun Microsoft Paint. Ini hanya untuk membina ataupun kita memanipulasi file-file grafik secara mudah. Jadi ini adalah aplikasi yang boleh kita dapati di pasaran, dan kita akan fokuskan dalam penggunaan Adobe Photoshop saja hari ini. Baik, untuk kita teruskan aktiviti, saya telah kongsikan kepada anda dalam folder aktiviti 2. Jadi pada sesi ini kita akan cuba mengenal pasti beberapa format gambar atau format image digital berdasarkan folder aktiviti 02. Jadi guru-guru dan tuan-tuan atau puan-puan boleh cuba membuka folder aktiviti 2 dan melihat beberapa kategori-kategori file, dan kita akan cuba mengenal pasti file-file tersebut. Jadi untuk aktiviti 2 ini kita akan buka file Photoshop. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan menu-menu asas dalam Adobe Photoshop. Jadi selepas kita buka aplikasi Adobe Photoshop ini, pada sebelah atas ini adalah menu-menu utama. File, Edit, Image, ada sub-sub menu lah di bawahnya. Dan di sini adalah button bar, yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Dan di sini package warna yang direkodkan dalam aplikasi inilah. Jadi untuk aktiviti yang pertama ini, saya ingin berkongsi kepada anda bagaimana untuk mengambil file image daripada koleksi file image yang kita telah sediakan dalam folder-folder aktiviti tersebut. Jadi kita akan gunakan aktiviti folder 2. Jadi cikgu-cikgu boleh terus pergi pada file untuk kita membuka file, aktiviti membuka file. Jadi pada file ni ada open. Jadi pada open ni kita klik open, dan dalam folder aktiviti 2 yang telah saya kongsi dengan anda, di sini kita boleh lihat beberapa koleksi file image yang kita telah muatkan dalam aktiviti 2. Jadi macam mana kita boleh membuka file ini? Kita pilih saja salah satu, contohnya file image 1 runner ini. Kita select dan open. Select dan open.
Jadi kita lihat di sini failnya telah dibuka, file image telah dibuka dalam aplikasi Adobe Photoshop. Dan macam mana kita nak menutupnya? Ada dua cara. Satu, kita lihat di sini maklumat satu runner PNG, dia punya rasionya 66.7%. Ini rasio ataupun saiz sebenar pada skrin lah. Dan RGB, format RGB. Jadi cara kita nak melihat skala gambar yang sebenarnya, kita boleh zoom gambar ini. Cara nak zoomnya, kita tekan control pada keyboard, jangan lepas, dan kita tekan tanda plus atau campur pada keyboard. Kita tekan, kita akan lihat saiz sekarang telah berubah kepada 100%. Ini saiz yang sebenar. Jadi cara kita nak unzoom dia sama juga, tekan control dan tekan minus, tekan minus, jadi dia akan mengecil. Tekan minus, dia akan mengecil gambar tersebut lah. Jadi kita akan lihat saiz gambar yang sesuai pada skrin kita lah. Okay. Jadi cara kita nak kemudian kita lepaskan, dan cara kita nak menutupnya pun cara yang mudah. Kita boleh gunakan terus pada title ini, ada tanda pangkar ni, kita boleh klik pangkar ni, dia akan close lah. Begitu jadi saya ulang balik, file, open. Di sini file yang kedua saya ambil, pilih yang kedua iaitu Rabi ni. Kita lihat maklumatnya ada JPEG, dimension dia 263 kali 121 pixel, saiz 8.78 kilobyte dan open. Jadi kita buat gambar ni. Ini gambar yang sebenar 100%. Okey. Cara kita boleh nak pangkar dia, ataupun cara yang kedua nak close pada file, close. Sama juga seperti aplikasi yang selalu kita gunakan seperti Microsoft Word. Cara nak close pun ada pada menu iaitu close, ataupun di sini kita pangkar sajalah. Okey. Jadi gambar-gambar yang saya sediakan dalam koleksi ini ada pelbagai format. Cuba kita buka setiap satu. Saya minta anda teruskan dan kenal pasti fail itu, dan cuba lihat ini saiz yang sebenar. Gambar dia besar lah, iaitu dimension gambar yang asal dia besar. Kita boleh zoomingkan dia. Okey, tekan control, tekan plus, dia akan besar. Kalau makin besar, kita lihat, cuba lihat. Nampak apa yang berlaku jika gambar ini semakin besar. Ini gambar format BMP lah. Jadi bila makin besar, kita nampak dia panggil pixel dia akan pecah. Okey, inilah kualiti gambar raster. Kualiti gambar raster. Dan boleh kita ambil format yang lain-lain. Ni Javelin ni. Okey, kita lihat gambar ni. Ni gambar biasanya daripada fotografi lah. Jadi kita besarkan pun sama juga sebab dia TIFF. Jadi kita boleh control plus, kita nampak gambar dia. Makin lama makin, namun begitu masih ada nampak dia punya kualiti makin terjejas kerana ini format raster. Jadi ini perbezaan format gambar yang boleh kita perolehi dari pelbagai sumber, dan kita boleh bukanya melalui aplikasi Photoshop. Jadi untuk yang seterusnya, yang file ini adalah file asal Photoshop. Okey, kita boleh buka di sini dan kita nampak di sini. File ni adalah file Photoshop, dan kita juga boleh besarkan dan kecilkan. Lihat ini gambar yang terlampau besar. Gambarnya terlampau besar. Okey. Jadi di sini kita akan cuba mengenal pasti beberapa file image menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Okey, jadi untuk file yang seterusnya, yang ini adalah file dipanggil Illustrator, iaitu daripada aplikasi Illustrator itu sendiri, dan kita tidak akan buka file ini kerana tuan-tuan atau guru-guru tidak ada aplikasi ini. Jadi yang lain-lain tu kita boleh cuba kenal pasti apakah nama file grafik dan apakah kategorinya, sama ada raster ataupun
vektor. Okey, jadi teruskan aktiviti anda dan kita berjumpa pada aktiviti yang seterusnya.